Nodi Klasik merungkai kebuntuan menghampiri 55 minit petang bersama-sama saya dan juga yang berbahagia Ustaz Fawaz Fazil Noor dalam Nodi Klasik untuk hari ini 21 Mei 2021. Ustaz? Ya. Dah pergi ke toilet? Silakan. Selesai. Bukan Ustaz, tu dah pergi ke toilet ke belum tadi? Sudah. Alhamdulillah. Silakan. Baik, kita terus baca WhatsApp ya daripada Tengku Lailan, Bengkalis, Riau, Indonesia. Jauh Ustaz? Jauh ni. Katanya apa hukumnya tanah wakaf dijual dan hasil jualan itu tidak diganti kembali duitnya? Tanah wakaf ini urusan pusat agama di sana lah. Dan tanah wakaf tidak boleh dijual melainkan dalam keadaan darurat, dan duit itu digunakan untuk membeli bangunan wakaf yang dia ada seperti masjid dan surau. Tak boleh digunakan. Dia tetap kembali kepada wakaf. So, benda ni perlu dirujuk oleh ulama sana yang ada di Indonesia. Bagaimana proses di sana. Adakah sama yang proses di Malaysia atau tidak? So, Puan kena rujuk ulama di sana. Baik. Daripada Puan Safiah, Taman Melati, Kuala Lumpur pula, Ustaz, bolehkah kita kada puasa orang yang kurang sihat? Maksudnya anak dia. Dia tolong gantikan puasa orang yang kurang sihat, anak dia tak sihat. Tak ada ganti melainkan setelah meninggal dunia. Untuk anak dia kalau tak sihat, bayar fidyah lah kalau dia tak boleh puasa. Kalau dia akan sihat, maka kita biar sampai dia sihat. Tapi sementara nak tunggu dia sihat tu, boleh ke kita bayar fidyah dulu? Tak, kalau doktor kata boleh sembuh, tak perlu tunggu sampai sihat. Baik, faham. Emma dari Parit Buntar, Perak pula, apa hukumnya apabila kawan-kawan anak memanggil Umi kepada saya? Ada yang memanggil ayah kepada suami saya, seperti anak saya memanggil saya Umi dan ayah. Kalau salah apa, tapi tak hubungan tetap Nabi. Ya. Daripada Fauzi, Pulau Pinang, dalam tempoh PKP ni pada hari Jumaat, adakah kita tak dapat solat Jumaat di masjid, perlu solat Zuhur selepas jemaah selesai solat Jumaat? Soalan ni dah tanya tadi, tak apa Ustaz, jawab juga. Boleh, azan je kita boleh sembahyang Zuhur lah, insyaAllah. Daripada Kak Echah, Kulai Johor, nak tanya apa aurat menantu lelaki dengan ibu mertua dan menantu perempuan dengan bapa mertua? Boleh tak buka tudung dalam rumah? Kalau dia menantu, tidak ada masalah. Cuma jangan pakai seksi je lah. Pakai yang sopan. Tengok orang pakai berkembar pun depan pok motor dia, tak boleh lah kata. Walaupun mazhab kata aurat dia pusat ke lutut, tapi itu di segi kewajipan, tapi segi akhlak tak betul lah. Dari segi kesopanan tu lah. Ya, kesopanan. Kadang-kadang dia teriga kepada maksiat ya. Walaupun dia tu mahram, tapi dia pok betul. Daripada Siti Kholijah pula, di sini akak nak tahu, puasa 6 pada bulan Syawal, adakah kita perlu puasa berturut-turut hari itu atau boleh berselang-selang Ustaz? Berselang-selang boleh. Seterusnya daripada Kak Mazni Alustar, Kedah, semoga sihat dan ceria-ceria selalu kepada Ustaz dan penyampai. Itu dia soalan dia Ustaz. Sama-sama ceria kita. Dan daripada Zaimah Rahman, Sungai Siput Utara, Perak, apakah hukumnya dosa orang yang solat tetapi penuh dengan kesombongan? Sembahyang dia sah, tapi dia kena ubah perangai lah. Mudah-mudahan lagi dia sembahyang, dia dapat mengurangkan kesombongan dia. Sebab matlamat hamba Allah adalah tawaduk. Walaupun kita jumpa orang sombong, kita tak boleh sombong. Ada orang kata kalau orang sombong kita kena sombong. Itu tak betul. Kalau orang sombong kita kena tawaduk. Sebab sombong tu perangai syaitan. Itu tak boleh kita jadi sombong. Kita kena lawan dengan kebaikan lah. Betul. Orang kata kalau hang sombong aku sombong. Tak betul kan? Tapi biasa orang kita macam itu Ustaz. Betul. Daripada Emma Haryati di Bernam Jaya, Selangor, Ustaz, saya ada buat tabung sedekah subuh kat rumah. Soalan saya, boleh ke saya wakilkan suami untuk sedekahkan duit tabung subuh itu ke masjid? Bagaimana dengan pahala sedekah tu? Apabila saya buat sedekah subuh tu, saya niatkan untuk arwah ayah. Allah Ta'ala kata ulama boleh bagi kepada dua orang. Dekat ayah dia pun boleh bagi, dekat dia sendiri pun boleh dapat. Baik, seterusnya daripada Ana Hamzah, Serendah, Selangor. Assalamualaikum Ustaz, saya ni nak tanya tapi lari tajuk sikit. Bolehkah saya buat korban dan niatkan pahalanya untuk dihadiahkan kepada ayah dan ibu saya yang telah tiada? Boleh, tak ada masalah apa. Alhamdulillah, boleh. Seterusnya,
apa namanya, tak ada nama, cuma dia kata Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya kalau kita mengaminkan doa Ustaz dalam YouTube ketika solat tarawih dan witir? Maksudnya Ustaz tu, apakah hukumnya kalau kita mengaminkan doa Ustaz dalam YouTube ketika solat tarawih dan witir? Maksudnya dia tengok YouTube ni solat tarawih. Amin, tak ada masalah. Jangan sembahyang ikut TV je lah. Ikut YouTube ke Ustaz? Tak ikut YouTube ni. Maknanya dia cuma tengok je live tu. Iya. Roy dari PPR Batu Muda Kuala Lumpur pula sekarang tengah viral pasal tidak solat Jumaat semasa PKP. Kena buat solat taubat. Betul ke Ustaz? Tak betul. Sebab kita diizinkan meninggalkan solat Jumaat, maka tidak ada nak buat taubat. Tak payah Jumaat kita taubat. Tapi makna tak adalah kita ni dituntut. Tetapi memang kita dituntut bertaubat hari-hari. Tak ada masalah. Tapi bukanlah bersempurna sebab kita tinggal Jumaat. Tapi kalau siapa nak buat bertaubat, tak ada masalah. Tapi tak adalah orang yang meninggalkan Jumaat sekarang kita berdosa. Sebab itu adalah keputusan kerajaan. Maknanya kita kena ikut je lah Ustaz kan? Ya. Tapi jangan tinggal zohor. Tapi sebenarnya saya nak beritahu lah supaya apabila nak mengeluarkan satu keputusan hukum syar'i, perlu benda itu datang daripada golongan fiqh. Itu kaedahnya. Jangan ambil fiqh daripada pendakwah yang tidak ada basic fiqh. Baik, faham. Itu sangat bahaya. Jadi saya tekankan di sini, fiqh diambil daripada mufti, ahli fiqh yang terkenal dengan ilmu fiqh mereka. Jangan ambil fiqh daripada motivator ataupun daripada pendakwah. Kerana mereka kelebihan mereka berdakwah, bukan untuk mengeluarkan hukum syar'i. Baik, faham. Maksudnya ahli fiqh yang dah establish lah tu kan? Ahli fiqh ni maksudnya dia belajar syariah dan dia ada keupayaan diiktiraf ilmunya oleh ulama. Bukan diiktiraf oleh masyarakat. Sekarang ni yang buat endorsement orang, peminat dia. Peminat tak ada kelayakan untuk endorse siapa alim, siapa pakar. So yang layak mufti, pakar-pakar syariah yang di universiti yang ada rekod kajian-kajian syariah dan di-endorse oleh alim ulama, itu pakar syariah. Adapun selain daripada itu, dia pendakwah, dia ajak kepada kebaikan, dia suruh kepada kebaikan. Tapi untuk nak menentukan hukum syar'i, mereka tidak ada kelayakan. Setuju. Faham. Daripada Cah Sungai Bersih Kuala Lumpur pula, beberapa hari sebelum puasa saya didatangi haid dan berterusan sehingga sekarang 9 Syawal. Saya pun tak tahu kenapa lah Ustaz jadi macam tu. Sepanjang Ramadan saya berpuasa tanpa tinggal. Adakah saya wajib mengganti ataupun qada? Berapa saya kena qada tu Ustaz? Dan bagaimana caranya? Oh, maksudnya Ustaz, walaupun dia didatangi haid tapi dia tetap berpuasa. Masa haid tak faham. Maksudnya gini, beberapa hari sebelum puasa saya didatangi haid dan berterusan sehingga sekarang 9 Syawal. Maksudnya dah lama dah Ustaz. Sebelum Ramadan tu. Ada 15 hari paling lama. Dan dia bila kalau darah keluar, itu darah istihadah, dia boleh berpuasa dah. Dia kena berkiraan lah. Tempoh paling panjang haid ialah untuk tempoh panjang 15 hari. Lepas 15 hari dia boleh puasa dah. Kemudian cukup 14 hari dia datang darah haid, kemudian cuti lagi. Kemudian 15 hari, kemudian proses dia puasa balik. Itu cara dia. Tapi saya pun tak tahu berapa lama dia darah haid, dia tak beritahu dia berapa lama tu. Dia kata sepanjang Ramadan saya berpuasa tanpa tinggal. Maksudnya dia tetap puasa juga Ustaz? Kan? Puasa masa haid mana sah? Mungkin dia sayang kot rasanya. Atau mentah, tak tahulah Ustaz. Jadi dia tanya berapa masa haid bukan setakat tak sah, haram dan berdosa. Tu dia. Baik Ustaz, seterusnya daripada Haji Mustafa Kuala Pilah Negeri Sembilan. Bolehkah kita suruh orang menghatamkan Quran untuk arwah keluarga kita dengan memberikan sedikit sumbangan kepada si pembaca? Dalam mazhab Syafi'i, kita boleh mengupah seseorang untuk menghatamkan Al-Quran dengan membayar upah kepadanya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul. Daripada Kak Ros Bangi Selangor pula, Ustaz, berkait pula dengan soalan tadi Ustaz. Soalan Kak Ros ni, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang melarang perempuan haid untuk puasa katanya. Macam mana? Dia kata dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang melarang perempuan haid untuk berpuasa. Ya, dalam hadis ada. Hadis adalah penghuraian kepada Al-Quran. Jadi kena belajarlah bagi habis.
syariat diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, seterusnya daripada Nur Jeffrey KLIA, nak tanya, boleh ke kita berselawat dan berzikir hanya dalam hati, Ustaz? Boleh, tapi gabung dua-dua lebih baik. Baik. Daripada Akmal Rizal, Batu Kikir, Negeri Sembilan, nak bertanya ni, Ustaz, bagaimana perkiraan pembayaran fitrah jika sekeluarga itu makan beras berharga RM2.80? Adakah harganya dan adakala harganya RM2.40 sekilo? Di mana turun naik? Kadang-kadang RM2.80, kadang-kadang RM2.40. Bagaimana itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Saya tak faham soalan ni. Soalan dia, bagaimana perkiraan pembayaran fitrah jika sekeluarga itu makan beras berharga RM2.80 dan adakala harga jadi RM2.40 sekilo? Dia nak kira fitrah, pembayaran zakat fitrah. Dia ada 5. Tengok dia makan mana. Dia ada RM5, ada RM14, ada RM21. Tengok yang mana dia makan. Dia pilihlah, dia atas Pilih paling dekat lah, RM5 lah, Ustaz. Ambil RM5. Dia tak boleh kira RM2.80 ni kan. Walaupun dia turun naik RM2.80, RM2.40. Betul. Dia makan sehari bukan sekali, 2 kali. Betul juga. Kena elok 3, Ustaz. Apa dia? Kena elok 3 sekali makan sehari. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Kamal dari Pulau Pinang. Nak bertanya, keadaan sekarang ni saya jadi serba salah antara mak dan isteri. Isteri saya ajak saya pindah, tapi saya kesian kat mak saya pula. Dia OKU, terlantar dan mengharapkan saya. Ada tak kadang-kadang saya sedih isteri dan mak. Apa pendapat Ustaz? Dia jadi confused ni, Ustaz. Ketika mana mak dalam keadaan sedemikian, isteri kena orang kata apa, mengalah. Sebab ketika itu mak lebih utama. Cuma cara dia boleh bawa mak ke rumah dia. Pindah boleh, tapi bawa mak sekali. Betul, setuju. Dan untuk meringankan beban isteri, ambil orang gaji. Betul. Ya, jadi kita ada pelbagai cara untuk meringankan beban isteri dan juga untuk menunaikan hak mak. Dalam bab ni, isteri kena beralah lah. Sebab nanti dia jadi mak juga, jadi mak mertua juga. Dia akan melalui juga frasa tu. Saya betul lah, saya tak faham orang perempuan zaman sekarang ni. Yang pertama, mereka suruh jaga hak isteri. Baik. Dalam masa sama isteri tak mau jaga hak mak mertua. Pula. Jadi saya pun tak tahu. Saya malas, saya macam orang perempuan. Tapi sebab sembang macam ni pemenang. Perempuan mana mengalah, Ustaz? Dah, dia macam ni. Saya tadi isu terlampau banyak. Nak menunjukkan orang perempuan ditindas. Tapi sebenarnya yang menindas orang perempuan je orang perempuan, bukan orang lelaki. Pula. Lepas tu dia tuju kawan lelaki. Jadi dia kawan lelaki dan sebenarnya itu mak mertua dia perempuan. Dia kena ingat tu. Jadi satu orang perempuan kena berfikiran waras lah dalam isu sebegini. Sebab terlampau banyak kes sebegini. Sebab Ustaz cakap Ustaz cakap dia cakap OKU, mak mertua dia OKU. Kalau mak dia sihat tak apalah, pindah. Betul. Tapi dalam keadaan sedemikian, sebab itu suami pun kalau mampu ambil orang gaji. Jadi win-win situation. Itu di antara benda yang penting kita buat. Setuju. Daripada Hajah Syamsiah, Kampung Bertam Ulu, Melaka, nak tanya ni, Ustaz, bolehkah niat puasa 6 kada puasa dulu dan puasa hari putih? Putih 13, 14, 15 pada setiap bulan. Ya, disunatkan melakukan sedemikian rupa. Daripada Miftah ataupun Pak Tah, Kuala Selangor, nak tanya ni, Ustaz, dalam solat berjemaah di masjid atau surau, jemaahnya tidak memenuhi saf hadapan. Maksudnya saf hadapan belum penuh. Pokoknya makruh saja. Sah ma'al karah, mengikut mazhab Syafi'i. Jadi makruh je dah. Betul. Daripada Johana, Petaling Jaya, Selangor, masa ambil wuduk kadang-kadang air basuh kepala masuk mulut. Boleh ke meludah walhal belum habis berwuduk lagi, Ustaz? Tak faham. Ini bulan puasa ke apa ni? Tak faham. Dia tak cerita pula bulan puasa ke tak. Cuma dia kata masa ambil wuduk kadang-kadang air basuh kepala masuk mulut. Boleh ke meludah dahulu walhal belum habis lagi berwuduk tu? Nak ludah tak nak salah. Okey je. Tapi ludah lah tempat-tempatnya. Ludah lah kolah. Ludah kat bawah longkang tu. Ya. Masa sujud, 7 spot kena sentuh lantai. Selalu dengar apabila sujud dahi tak boleh berlapik. Bagaimana dengan tapak tangan, Ustaz? Dah disebutkan dahi saja, yang lain tak apalah berlapik.
Baik, daripada Azri Sepang Selangor, apa cara terbaik untuk kita tegur rakan atau orang yang tidak berpuasa, Ustaz? Kadang-kadang saya risaulah kalau salah tegur akan menyebabkan rakan ataupun orang tu terasa pula. Yang tu saya benarnya benda ni dia tak sama orang. Tengok keadaan dia tu siapa, kita tu siapa. Kalau kita pemerintah, tangkap je lah. Kalau kita bapa, kita nasihat. Kalau kawan, kita nasihat. Kalau dia tak mau ikut, itu dia hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang akan hisap dia pada hari kiamat. So benda tak sakit-sakit sama. Jadi tengok keadaan kita ni dengan dia tu siapa dulu. Rakan ke, ayah kita ke, ayah mentua ke? Betul. Daripada Diana pula, Shah Alam Selangor, suami saya ada 2 mak. Satu mak mertua saya dan satu mak tiri. Selepas mak saya meninggal, bolehkah saya jodohkan ayah saya dengan mak tiri suami saya itu sebab mereka berjiran? Tak ada masalah. Dia tidak ada hubungan apa-apa. Kahwin je lah. Saya tengah tahan ni, Ustaz. Ustaz dah gelak dulu pula. Kejap, Ustaz, ya. Tapi biarlah mereka pilih pasangan sama-sama. Jangan di matching kan? Orang tua ada matang lah. Tapi kalau mereka matching clear, okey lah. Tanya je lah, tanya. Tapi anak-anak di matching kan? Ayah-ayah tak boleh di matching kan? Benda harus nak matching kan. Apa buat lah macam mana pun. Assalamualaikum, Ustaz. Kenapa tidak disunatkan puasa 6 hari dalam bulan Syawal? Kenapa tidak 7 atau 8? Apa kaitan dengan 6 hari, Ustaz? Benda ni kita tak tahu. Benda ni ta'abudi dia panggil. Sengaja Allah Ta'ala uji kita. Jadi benda tu orang kata apa, tak ada jawapan yang konkret sebenarnya. Jadi hanyalah sebagai satu persyaratan. Macam kita semayang 5 waktu, kenapa tak pun 7? Dia mau kepada sengaja Allah nak uji kita. Dia panggil maqasid ibtila. Maksudnya, ya. Maksudnya soalan ni dah ada orang tanya, Ustaz, dengan Ustaz secara peribadi. Ada banyak benda yang seumpama dengan mikir dipanggil itu buat ibadat. Kita hanya tahu benda tu ujian daripada Allah, dan itu hikmahnya 6 bagi sikit lah. Kalau kita tambah sedikit tapi pahala dia banyak, itu dia ada rahmat dia. Kalau dia letak banyak, tak larat buat kita. Betul juga. Tapi jangan buat kiraan matematik. Tak ada matematik. Dia orang buat kiraan matematik. Tak ada matematik. Dia benda ta'abudi. Macam kenapa puasa pilih bulan Ramadan, tak pilih bulan yang lain? Jadi benda ta'abudi, jawapan yang konkret tak ada, tapi cara lambang tu ada. Maksudnya kita guna ayat ta'abudi ya? Ta'abudi maksudnya benda yang tidak ada, kita tidak mendapati hikmah dia. Apa agak reason yang tepat tak ada. Baik, Ustaz, apa kata kalau kita berehat sebentar, Ustaz? Sangat dialukan. Baik. Kita jumpa selepas ni, Ustaz, ya. Jumpalah, insyaAllah.